Buletin Didik 4 April bersama saya Khairi Hazwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 1,627 sekolah menengah di 10 negeri memulakan sesi persekolahan secara bersemuka selepas sekolah-sekolah di negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu dibuka semalam. Secara keseluruhannya 2,445 sekolah menengah di seluruh negara sudah menerima kemasukan semula pelajar. Tinjauan kami di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abu Bakar Baginda, Bandar Baru Bangi. Pelajar tiba seawal jam 6.30 pagi. Rata-rata mereka menaiki van sekolah. Ada juga yang membawa kenderaan sendiri seperti basikal dan motosikal. Kira-kira 10 orang guru membantu kelancaran proses kemasukan pelajar ke premis sekolah bermula dengan pemeriksaan suhu dan sanitasi. Saya excited lah. Lepas tu macam nervous ada sebab Excited? Kenapa excited? nak masuk sekolah, nak jumpa kawan. So Hari ni datang dengan siapa ni? dengan mak. Itulah macam first day sekolah, macam form 1 lagi. Masih kena pakai mask. Lepas tu kena penjarakan sosial tadi depan tu, dah kena cikgu tu suruh jarak-jarak. So ni belum lagi. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin turun padang memantau perjalanan pembukaan sesi persekolahan di Ibu Negara hari ini. Beliau berpuas hati namun mengingatkan pelajar, guru dan warga sekolah agar mematuhi prosedur operasi standard SOP pada setiap masa bagi memastikan sesi persekolahan dapat diteruskan dengan selamat. SOP sewaktu tiba di sekolah dan semasa sesi penyuraian selepas tamat sesi persekolahan perlu dititik beratkan bagi mengelak penularan COVID-19 dalam kalangan pelajar dan warga sekolah. Cabaran sewaktu penyuraian di akhir sesi persekolahan nanti di antara sekolah menengah dan sekolah rendah itu berbeza. Sekolah rendah ini kebanyakannya ibu bapa yang datang mengambil anak-anak. Ya, tapi sekolah menengah ini kebanyakannya anak-anak balik sendiri. Dalam konteks tersebut, pematuhan kepada SOP adalah amat penting. Ada yang datang berjalan kaki, naik basikal, naik bas sekolah dan sebagainya. Seramai 1,054 pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 6 mendaftar untuk sesi pagi di SMK Dato' Abu Bakar Baginda, Bandar Baru Bangi, manakala 376 pelajar tingkatan 1 pula memulakan sesi persekolahan pada waktu petang. Sementara itu, di Perlis, lebih 18,000 pelajar memulakan sesi persekolahan secara bersemuka hari ini setelah hampir 5 bulan tidak menjejakkan kaki ke sekolah sejak semua sekolah diumumkan tutup pada 9 November tahun lalu. Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Othman berkata, pihak JPN akan memastikan seluruh warga sekolah terutama pelajar mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Perlis mendapati pergerakan masuk pelajar ke kawasan sekolah berjalan lancar. Guru termasuk pengetua sekolah serta polis berada di luar pagar bagi mengawal penjarakan fizikal pelajar dan kesesakan lalu lintas. Pada masa sama, pengawal keselamatan sekolah turut membantu memeriksa suhu badan pelajar bagi mengelak beratur panjang di luar pagar. Untuk rekod, 30 sekolah menengah termasuk 2 sekolah vokasional di Perlis memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia setahun lalu telah membuktikan pentingnya pendigitalan dalam pendidikan negara. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, kementeriannya sentiasa bekerja keras dalam mencari dan menambah baik ekosistem pendidikan negara, khususnya dalam konteks pendidikan digital. Dalam amanah yang disampaikan Datuk Dr. Razi pada Majlis Wadah Aspirasi bersama warga Kementerian Pendidikan Malaysia hari ini, beliau menyeru warga pendidik saling bekerjasama dalam memacu pendidikan negara ke tahap yang terbaik. Jelas beliau, warga KPM memikul amanah besar kerana masa depan negara bergantung kepada pendidikan yang diterima anak-anak pada hari ini. Sedang dunia bersaing bertunjangkan teknologi, sedang dunia bersaing di atas platform digital, enrolment murid dalam mata pelajaran STEM menurun dari tahun ke tahun. Kita tidak boleh biarkan perkara ini berterusan. Sistem pendidikan negara diuji dengan pandemik COVID-19 yang telah membuka mata bahawa pentingnya pendigitalan pendidikan dalam era digital ketika ini. Sedar dengan cabaran utamanya, iaitu kemudahan akses internet yang diterima di setiap sekolah adalah berbeza terutama di luar bandar. Namun KPM mengambil cabaran ini bersama-sama seluruh warganya untuk memberi tumpuan khas menambah baik sistem pendigitalan pendidikan. Sesuatu yang sukar kita boleh laksanakan sekiranya kita ada iltizam, kita ada komitmen dan kita ada keinginan
untuk bekerjasama. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi menzahirkan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa memikirkan kaedah terbaik dalam menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid secara dalam talian. Turut disampaikan dalam perjumpaan tersebut ialah penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang kepada warga KPM. Meskipun hanya memegang jawatan Ketua Pengarah Pelajaran selama setahun, namun Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim mengakui banyak cabaran dihadapinya apatah lagi ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Bagaimanapun beliau menyifatkan cabaran itu dapat ditempuhi hasil pertolongan semua pihak dari Kementerian Pendidikan KPM maupun pihak lain bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP berjalan lancar. Harapan saya yang terbaiklah untuk sistem pendidikan negara. Saya amat berharaplah supaya sistem pendidikan kita dapat terus ditambah baik supaya apa-apa sasaran aspirasi yang kita telah pun sasarkan dapat dicapai untuk kebaikan generasi kita. Beliau ditemui selepas majlis persaraan dan sesi clock-out-nya di Putrajaya petang tadi. Hadir sama Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahya dan Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Dr. Mah Hang Sun. Datuk Dr. Habibah dilantik sebagai Ketua Pengarah Pelajaran pada 10 Januari tahun lalu, sekaligus menjadi wanita kedua yang menggalas jawatan berkenaan. Beliau sebelum ini pernah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Dasar dan Kurikulum, Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Pengarah Eksekutif Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan PADU serta Pensyarah Kanan di Institut Aminuddin Paki. Kembali bersama Buletin Didik. Nasib menimpa seorang ibu tunggal yang kematian suami akibat dijangkiti virus COVID-19 mendapat perhatian Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Sumbangan wang tunai dan akaun skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI disalurkan untuk 6 orang anaknya. Nur Adilah Rani, 34 tahun, mempunyai 6 orang anak berumur 1 hingga 12 tahun. Menerima sumbangan akaun SSPNI sebanyak RM500 setiap seorang untuk kegunaan pembelajaran anaknya di masa hadapan. Sumbangan disampaikan oleh Pengarah SSM Johor, Hairul Anwar Yassin. Alhamdulillah, program hari ini adalah merupakan program serahan zakat di bawah kategori prihatin didik dan juga prihatin keluarga. Yang mana untuk prihatin didik, SSM bukakan akaun untuk anak-anak Puan Nur Adilah seramai 6 orang. Mudah-mudahan dengan adanya simpanan itu mereka akan mudah untuk akan datanglah, menggunakan untuk akan datang. Untuk prihatin keluarga, kami beri sumbangan tunai kepada Puan Nur Adilah. Di samping itu, Nur Adilah juga layak menerima kemudahan skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP SSM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada SSPN dan SSM yang memberi bantuan kepada saya dan anak-anak saya. Alhamdulillah dia memudahkan untuk saya inilah berniaga lah. Terima kasih juga kepada SSPN yang membukakan tabung pendidikan untuk anak-anak saya di masa depan, di masa akan datang diorang. Memudahkanlah untuk anak-anak saya yang sambung belajar. Allahyarham Muhammad Yusof Harun meninggal dunia akibat COVID-19 17 Mac tahun lalu. Dalam kesibukan membuat kajian tentang kursus dan universiti pilihan masing-masing, ramai pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tidak melepaskan peluang untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Kebanyakan mereka berpendapat bahawa ini adalah peluang keemasan menambah pengalaman sebelum melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi Amani Sofia Zulkarnain, pelajar dari Sekolah Seri Puteri Cyberjaya, pelbagai aktiviti dilakukan demi mengisi masa lapang. Antaranya mendaftar dalam kelas memandu dan bekerja sambilan sebagai tutor bahasa Inggeris dan matematik. Untuk isikan lagi masa lapang saya, hujung minggu ni saya akan menghadapi peperiksaan bahasa Korea. Alalan dah ada kemahiran tu, kita gunakan untuk masa depan kita nanti juga. Saya juga sedang mencari peluang-peluang untuk scholarships dan mana-mana universiti yang universiti yang baiklah, yang terbaik dari segi dia punya
keperluan asas yang ada kat situ, dia punya perkhidmatan dan sebagainya. Tambahnya, bidang yang bakal menjadi pilihan di universiti nanti adalah kejuruteraan mekanikal kerana minatnya yang mendalam dalam pembinaan enjin kapal terbang. Berbeza bagi pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar Mersing Johor, Zia Zulaika Kamarun Zaman, dia memilih untuk menambah duit poket sementara menunggu keputusan SPM dengan membantu ibunya membuat kek. Buat kek untuk dijual. So antaranya ada kek lapis asam manis, kek lapis prune, kek lapis biskof, ada kek lapis rempah, ada kek marble jelita dengan kek pisang. Saya membantu pakcik dan makcik saya untuk menjaga adik saudara saya yang masih kecil disebabkan mereka terlalu sibuk bekerja. So, saya pun membantu juga jaga mereka di samping atuk dengan nenek saya, tolong diorang. So, kadang-kadang saya bagi diorang makan, mandikan diorang, siapkan nak pergi sekolah. Kerana minatnya dalam subjek biologi ketika di sekolah, Zia berhasrat untuk memilih kursus asasi sains hayat. Dia bercita-cita untuk menyambung pengajian di Universiti Malaya UM. Sepanjang pengalaman saya di universiti ini, sekiranya pelajar tidak mempunyai minat dalam satu-satu kursus yang diambil di universiti, dia akan mendatangkan sesuatu masalah yang berpanjangan kerana sesuatu kursus terbabit memerlukan daya usaha yang berterusan bagi meneruskan kelangsungan pengajian di universiti. Kursus-kursus yang ingin dipilih ini perlulah mempunyai prospek kerja yang lebih baik untuk masa hadapan, dan pelajar-pelajar perlu bersedia sekiranya untuk bersaing dengan generasi-generasi yang mendatang, dan juga kena bersedia untuk menjadi usahawan yang mana memerlukan daya usaha kendiri yang optimum dalam kita memajukan diri kita sendiri suatu masa nanti. Dalam usaha merapatkan ukhuwah serta melahirkan warga pendidik yang sihat dari segi rohani dan jasmani, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menganjurkan program perlawanan persahabatan bola sepak semalam. Kira-kira 50 orang mengambil bahagian dalam program itu, termasuk Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin serta warga pendidik di Putrajaya. Program yang diadakan di Stadium Pancarona Presiden 18 Putrajaya itu merupakan antara aktiviti riadah untuk kecergasan minda tanpa mengetepikan amalan pematuhan prosedur operasi standard SOP sepanjang masa. Perlawanan persahabatan itu menyaksikan aksi lincah Datuk Dr. Razi yang bergandengan dengan Datuk Syed Azidi Syed Abdul Aziz, Ketua Komunikasi Korporat KPM di barisan penyerang. 30 orang kelainan upaya dari seluruh negeri Perak mencabar kemampuan diri dengan menyertai pertandingan paintball anjuran Persatuan Sahabat OKU Perak. Mereka terdiri daripada pelbagai kategori OKU. Menurut Presiden Sahabat OKU Perak, pertandingan yang dikhususkan untuk golongan kurang upaya telah lama dirancang namun terpaksa ditangguhkan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya pertandingan ini dianjurkan buat kali pertama di Perak dan bertujuan untuk memberikan cabaran kepada OKU yang ingin menguji kemampuan diri. Selalunya insan normal yang main benda ni, so kita terasa macam kita pun sempurna, jadi kita pun nak mencuba juga untuk bermain. So alhamdulillah, dan kami rasa kami lebih normal dari insan normal. Tambahnya, menerusi permainan-permainan jenis ekstrim seperti paintball ini dapat menonjolkan bakat dan kebolehan OKU yang seterusnya akan meningkatkan keyakinan diri mereka. Sepanjang saya normal ke wheelchair ke, ni first time saya join permainan paintball ni. Memang sebelum ni tak pernah main kat mana-mana pun. So experience barulah bagi saya. So macam mana? Boleh cerita sikit macam mana pengalaman tu? Mula-mula sebenarnya takut sebab nak main, sebab kita tahu kita kursi roda. So kita takutlah kita tak pergerakan kita tu terbatas. So dia macam adalah perasaan takut nak main tu, tapi lepas dah cuba tu macam dia lebih kepada nak cabar diri kita, nak cuba join macam mana orang. Kita sebelum ni kita tengok je orang main kan, bila kita sendiri yang main baru kita tahu macam mana. Memang tak pernah, ini first time. Boleh cerita sikit pengalaman macam mana? Pengalaman main paintball ni memang seronok lah, sebab sebelum ni kita tengok orang normal je yang main kan. So kita yang OKU ni, pelbagai OKU ni dapat mencubalah dengan seronok, lepas tu mencabarlah sebab dah kena pun tadi. Itu dah. So boleh cerita apa kesukaran yang dialami?
Kesukaran dia macam saya, sebab saya rendah, so nak tengok yang orang lebih tinggi pada saya tu sukarlah. Cuma kelebihan saya boleh menyuruh lebih macam orang lain. Masa normal saya pernah main, tapi waktu OKU memang tak pernah bermain pun. Okey, boleh cerita sikit apa beza dengan normal dengan masa OKU? Oh, banyak perbezaan dia. Salah satunya pergerakan lah. Macam normal biasalah, boleh running, boleh bergerak bebas, tapi bila dah jadi OKU ni sebelah kaki macam saya ni terhad sikit lah. Cara nak running pun susah, kalau boleh pun meniarap melangkak ke, meloncat ke. Acara-acara seperti pertandingan ini juga dibuat sebagai salah satu platform untuk OKU dari seluruh negeri berkumpul dan bersosial. Kerajaan memperuntukkan 89.2 juta ringgit di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa bagi program pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di seluruh negara. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, daripada jumlah itu, 8.2 juta disediakan untuk projek pemeliharaan sungai bagi mengatasi risiko banjir tahun 2021 di Kelantan. Menurutnya, dua projek utama pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSP di Kelantan telah mendapat peruntukan melebihi 1.28 bilion ringgit. Tambahnya, perolehan kerja akan dilaksanakan secara undian dan tawaran kerja undi pada tahun ini juga dibuat dengan lebih banyak berbanding tahun lalu iaitu 247 kerja di 10 jajahan di Kelantan. Ini kerana jelasnya hasrat utama kerajaan pada hari ini adalah untuk melihat sektor ekonomi domestik terus digerakkan. Beliau percaya melalui kaedah pemilihan secara undian akan dapat memastikan bahawa proses pelantikan kontraktor dapat disempurnakan secara terbuka dan telus. Animasi popular Ejen Ali dan Ejen Alicia mencipta sejarah apabila menjadi patung figura pertama diletakkan di lokasi tarikan pelancongan A River of Life A Roll. Jenama animasi itu menjadi simbolik dalam usaha mendidik masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan sungai dan kemudahan yang terdapat di kawasan Roll. Patung figura yang memaparkan karakter Ejen Ali dan Ejen Alicia dibina dengan berat 350 kg dan berukuran 6x4 inci itu ditempatkan di Jambatan Lebuh Pasar Besar. Kerjasama berkenaan adalah inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan KWP dalam misi memastikan mesej mengenai kepentingan penjagaan sungai sebagai sumber bekalan air bersih dan habitat alam semula jadi diterima secara berkesan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Datuk Khairul Anwar Saleh, Media Prima Berhad MPB dan Wow Animation selaku penerbit Ejen Ali amat bangga apabila karakter animasi itu dipilih sebagai duta projek pemeliharaan alam sekitar dan sungai berkenaan. Tambah beliau, kerjasama yang terjalin bersama KWP itu juga menuntut komitmen membabitkan Ejen Ali menerusi kontrak yang diperbaharui setiap tahun. Malah patung figura itu akan kekal berada di lokasi berkenaan. Setakat ini, 2 video sudah dimuat naik dalam platform MPB termasuk YouTube Ejen Ali. Manakala 3 video lagi dijadual ditayangkan pada Jun, Ogos dan Oktober tahun ini. Masih di Buletin Didik, bendera Malaysia berkibar megah di Lita Lusail, Qatar apabila 2 pelumba muda negara Daniel Syahmi Ahmad Syahril dan Hakim Danish Ramli berjaya meraih tempat kedua dan ketiga pada perlumbaan kedua saingan Asia Talent Cup ATC. Selepas berjaya meraih tempat kedua pada perlumbaan pertama 2 hari lalu, Daniel Syahmi sekali lagi mencetuskan sensasi apabila meraih kedudukan sama di Lita Lusail, Qatar semalam. Lebih menarik, seorang lagi pelumba muda Hakim Danish turut berada di podium selepas cemerlang menamatkan perlumbaan di tempat ketiga. Syukur Alhamdulillah, dari saat ini saya dapat P2. Walaupun saya nak nombor 1 tapi Alhamdulillah saya dapat nombor 2. Pentingnya saya collect point untuk fight for championship. Jadi pada race hari ini cuaca agak berangin dan panas. Bagi saya race tadi susah untuk saya potong satu. Di sekor yang terakhir tu saya tengok ada gap sikit dan saya cuba untuk buka total awal dekat last corner untuk sampai finishing line sebab yang straight ni panjang juga. Alhamdulillah saya dapat nombor 3. Juara perlumbaan kedua ATC semalam kekal menjadi milik pelumba Jepun Tayo Furusato. Bagaimanapun, seorang lagi wakil negara Syarul Izzuan Syaril sekadar berpuas hati di tempat ke-11. Filem terbitan Netflix The Trial of the Chicago 7 berjaya menangi kategori filem terbaik menerusi anugerah Screen Actor Guild SAG Award di 2021. Majlis diadakan secara virtual
ekoran penularan pandemik COVID-19. Filem arahan Aaron Sorkin yang berkisahkan tentang perbicaraan anti keganasan kaum itu juga diramal berpotensi besar untuk meraih kejayaan dalam kategori sama untuk anugerah Oscar yang bakal berlangsung pada 25 April ini. Pembikinan The Trial of the Chicago 7 menelan belanja kira-kira $35 juta atau hampir 145 juta ringgit. Ia meraih kutipan pecah panggung $115 juta atau lebih 476 juta ringgit. Selain itu, mendiang Chadwick Boseman dipilih pemenang untuk pelakon lelaki terbaik menerusi lakonan cemerlangnya dalam filem Ma Rainey's Black Bottom. Chadwick meninggal dunia pada Ogos tahun lalu akibat kanser usus. Sementara itu, pelakon Korea Selatan Yoon Yuh-jung turut mencipta kejutan apabila memenangi trofi pelakon pembantu wanita terbaik menerusi lakonannya dalam filem Minari. Pameran binatang peliharaan di Tokyo, Jepun mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat, salam ceria dan Assalamualaikum.